ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, memberikan kita kehidupan, memberikan kita peluang untuk kita terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama kita menambahkan ilmu untuk meningkatkan kualiti amalan kita, insya-Allah. Kita juga berdoa semoga madrasah Ramadan ataupun bulan Ramadan yang kita telah lalui dapat memberikan impak ataupun memberikan kepada kita kesan di dalam hati kita, perangai kita, akhlak kita, tingkah laku kita, iman kita, takwa kita, amal soleh kita dan sebagainya, supaya ianya menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Sebelum saya masuk kepada perbahasan kita tentang perintah menjaga hafalan Al-Quran dan ancaman disebabkan melupakannya, saya sebenarnya walaupun tidak diminta, saya nak sebut juga sikit lah, saya minta maaf lah, tentang puasa 6 dan juga perintah untuk memuliakan tetamu. Sebab ada isu juga bila ada yang mengatakan bahawa macam utamakan memuliakan tetamu dan berbuka puasa bila dia dah puasa 6 dan sebagainya. Perkara ini adalah luas. Perkara ini adalah satu perbahasan yang sebenarnya hukum puasa 6 itu adalah sunat muakkad, dan melayan tetamu itu adalah wajib. Kedua-duanya tidak menafikan satu sama lain. Kedua-duanya tidak menafikan satu sama lain. Ia sebenarnya puasa 6 dalam bulan Syawal, dia tidak sama konteks dan situasinya dengan puasa-puasa sunat yang lain. Walaupun di sana ada yang kata nak memuliakan tetamu mesti buka puasa, bila dia dah puasa sunat mesti meraihkan tetamu dengan makan, dan tetamu orang yang berpuasa seolah-olah tak boleh pergi berziarah ke rumah teman dan sanak saudara. Saya rasa wallahualam secara pemerhatian sebenarnya puasa 6 ini boleh diteruskan. Sebenarnya raya kita yang diharamkan berpuasa adalah hari raya pertama sahaja. Kalau kita sibuk dengan kita punya open house, dengan kita punya melayan tetamu dan melakukan ziarah kepada rumah orang lain sehingga kita rasa ianya memberatkan dan menjadi halangan kepada puasa 6, maka saya tak rasa, secara personal, saya tak rasa itu menjadi satu kewajaran dalam pemahaman kita. Sebab masyarakat Islam pertama perlu faham bahawa raya satu hari sahaja, yang diharamkan puasa adalah satu hari saja, dan di sana terdapat hadis yang hampir mencapai tahap mutawatir maknawi, maksudnya tingkatan periwayatan yang tinggi tentang kesahihan dan tuntutan melakukan sunat sunat Syawal 6, puasa 6 dalam bulan Syawal. Maka semua orang perlu faham bahawa ada orang yang akan berpuasa bermula pada hari kedua raya 2 Syawal, dan kita sebagai tetamu dan kita sebagai orang yang pergi menziarahi, menunaikan tuntutan menjaga silaturahim dan ukhuwah, tidak seharusnya merasa sentap ataupun kecil hati kalau orang yang melayan kita tidak makan bersama-sama kita. Dan kita juga perlu memberitahu secara jujur dan bahawa kita sedang berpuasa,
Dan kita juga kena faham bahawa melayan tetamu dan memberi kebajikan kepada tetamu tidak hanya tercapai melalui kita makan bersama-sama, menyediakan, mengalu-alukan, bercakap dengan perkara-perkara yang baik, manis muka dan sebagainya, maka itu satu keadaan yang kita boleh consider sebagai memuliakan tetamu. Maka kita harapkan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang berlapang dada dalam keadaan ini, dalam keadaan kita mengetahui bahawa di sana terdapat tuntutan supaya kita berpuasa, sebab pahala puasa 6 ini seperti mana datang dalam hadis, man sama Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu sama ad-dahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian melakukan puasa sunat, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah ianya berpuasa selama setahun. Maka ini satu fadilat yang besar sebenarnya, yang kita, kalau kita terlepas hanya kerana salah faham kita, cara berfikir kita tentang seolah-olah ada pertentangan dengan memuliakan tetamu, saya rasa kurang wajar. Dan kita sama-sama perlu faham perkara ini, dan kita sama-sama berlapang dada dan melepaskan orang-orang yang hadir kepada rumah kita dalam keadaan berpuasa. Kita berpuasa, kita boleh menziarahi, memberi wang raya ke apa, terpulang, tak ada masalah, bawa lemang, bawa makanan dan sebagainya, mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. Dan orang yang datang ke rumah kita juga kita boleh melayan dan memuliakan tetamu sebenarnya tanpa kita buka puasa pun, dan kita melayan dengan cara yang baik. Wallahualam, semoga kita diberikan peluang untuk kita memuliakan tetamu, dan kita juga dalam bulan Syawal ini diberi peluang untuk kita sama-sama dapat melakukan puasa sunat 6 yang kita semua faham bahawa ianya adalah sunat muakkad, bukan perkara yang wajib, tetapi satu perkara yang perlu kita rebut, kerana itu satu kelebihan yang Allah bagi kepada umat-umat Islam yang telah menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Ia sebenarnya sebagai bonus. Orang yang tak puasa dalam bulan Ramadan, puasa 6 pun tak jadi juga, sebab ia melakukan perkara yang sunat tanpa melakukan perkara yang wajib. Itu sebab dalam hadis itu disebut tentang puasa Ramadan dan mengikuti puasa Ramadan itu dengan puasa 6 sunat dalam bulan Syawal. Okey, jadi saya rasa harap-harap kita semua faham dan jangan salah faham tentang isu memuliakan tetamu dan puasa 6 dalam bulan Syawal. Saya mohon maaf ambil masa sikit sebab saya nampak macam ada isu. Dulu tak ada isu sangat, tapi ada satu dua sebaran yang seolah-olah menampakkan bahawa ada pertentangan dan macam tak boleh nak elak dah. Maksudnya kalau kita puasa 6, orang datang rumah, tiba-tiba kita kena buka puasa hanya untuk melayan tetamu. Maka konsep melayan tetamu itu perlulah dalam keadaan yang bagus. Cuba bayangkan kita sebenarnya kita dah puasa 6, dah tinggal tambah-tambah dah tinggal 1 hari. Esok dah bukan bulan Syawal, tiba-tiba hari ni ada tetamu datang, kan kita kena memuliakan tetamu dengan membuka puasa. Maka kita tak dapat 6 hari berpuasa dalam bulan Syawal. Maka kita kena faham betul-betul, kalau kita buka puasa pun muka kita masam, muka kita ketat melayan tetamu dalam keadaan kita rasa macam alamak, tak sempat aku nak puasa 6 dan sebagainya, maka itu satu perkara yang saya rasa rugi sangat-sangat. Maka kita kena faham konteks melayan tetamu, kita kena faham konteks melakukan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Okey. Jadi saya rasa kita boleh masuk kepada muka surat. Saya minta maaf, catatan saya pun saya rasa sama dengan catatan jemaah lain juga sebahagiannya. Kita berada di muka surat 212, nombor 5, perintah menjaga hafalan Al-Quran dan ancaman disebabkan melupakannya. Dan kita sebenarnya dah baca satu hadis yang pertama, iaitu hadis ta'ahadu hadzal Quran, kalau tak silap saya, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Okey, saya ulang baliklah sebab sedikit supaya kita tak terlepas dan kita tak terlupa bahawa dia adalah satu ancaman. Maksudnya arahan Allah SWT, arahan Nabi SAW untuk kita menjaga Al-Quran, dan kita diberi amaran ataupun diberi peringatan
supaya kita menjaga Al-Quran dan tidak melupakan Al-Quran. Tetapi nanti kita tengok nanti ada satu polemik berkaitan dengan perkara ini, tetapi nanti kita tengok sikit-sikit. Ta'ahadu hadzal Quran, jagalah Quran ini, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi jiwa Muhammad yang berada pada tangannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, lahuwa asyaddu tafallutan, bahawa Al-Quran itu terlalu mudah untuk dilupakan, terlupa. Al-Quran itu lebih mudah untuk pergi daripada sebenarnya terlalu mudah untuk pergi daripada penghafalnya. Itu sebab kita tengok terjemahan kat sini dia kata, jagalah Al-Quran ini demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, Al-Quran lebih mudah pergi daripada unta di tali pengikatnya. Wallahualam, terjemahan yang kita harapkan lengkap dan memberi kefahaman, tapi kita cuba terjemah dengan cara yang mungkin lebih kita harapkan ia boleh memberi kefahaman yang mungkin lebih sikit. Menjagalah Al-Quran bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jagalah Al-Quran bagi orang yang menghafal Al-Quran, dan demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Taala, bahawa Al-Quran itu adalah lebih mudah dan cepat sangat-sangat hilang daripada ingatan penghafalnya, daripada hilang dan terlepasnya seekor unta daripada ikatannya. Jadi itu boleh faham maksudnya, kalau unta ini sebenarnya kita kena faham bahawa unta ini satu haiwan yang asalnya haiwan liar. Kuda pun sama juga, termasuk dalam kategori haiwan liar, tetapi ianya dah jadi macam peliharaan kalau ianya dibela ataupun dipelihara sejak awal, diberi latihan dan sebagainya. Sama juga dengan unta, maka kesemua haiwan-haiwan ini menginginkan kebebasan sebenarnya. Maka itulah gambaran dan konteks yang diberikan, perumpamaan bahawa kalau terlepas, itu sebab unta ke lembu ke keldai, kuda dan sebagainya, kita ikat dia, ada tali dia. Dia ada tali dia. Tak kira lah anjing, kalau anjing buruan dan sebagainya, kita ikat sebenarnya. Kalau kita tak ikat, dia akan lari, kecuali yang terlalu jinak. Kecuali yang terlalu jinak. Biasanya yang jinak ni bela dari kecil sangat-sangat, sampai kadang-kadang letak tidur sekali, contohnya kalau macam anjing dan sebagainya, maka itu memberi satu impact kepada binatang itu sendirilah. Tapi nak bagi tahu, maksud Al-Quran ini mudah sangat hilang. Kalau tak percaya, bukan saya kata jemaah tak percaya, tapi kalau nak dapatkan lebih lagi kepastian, lebih lagi penghayatan tentang bagaimana ianya mudah untuk hilang, pertama cuba hafal. Saat lagi hari ini cuba hafal satu ayat. Cuba hafal satu ayat dalam masa 15 minit, mungkin kita boleh ingat satu ayat dalam kapasiti mungkin lebih kurang 1 baris setengah ataupun 2 baris dalam Quran itu. Kita boleh ingat insya-Allah dalam masa 15 minit. InsyaAllah, jangan kata ustaz dah tua, otak dah berkarat. No, insya-Allah. Percaya dan yakin, sangka baik, seseorang nak berubah, nak mula menghafal Quran, dia tidak berkaitan dengan umur. Walaupun dari segi medikalnya mungkin berkaitan, tetapi jangan pergi ke arah negatif dulu, cuba. Dan cuba kita tak baca pula selepas 1 hari. Cuba tengok balik, ingat ke tak lagi ayat yang kita dah hafal hari ini. Yang kedua, cuba bersembang-sembang dengan anak-anak yang mungkin menghafal Al-Quran ataupun kawan-kawan, kenalan-kenalan, bagaimana susahnya mereka untuk menjaga dan mengingati Al-Quran. Tetapi semua orang faham bahawa fadilat dan kelebihannya adalah terlalu tinggi bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi dalam hadis ini dia beritahu, ta'ahadu wadhibu ala tilawatihi wa dawamu ala tikrari dirasatihi kaila yunsa. Maksudnya kena ta'ahadu itu maknanya selalu dengan tilawah Al-Quran itu, murajaah. Selalu mengulang-ulang, selalu mengkaji dan memahami Al-Quran itu supaya ianya tidak hilang. Itu hadis yang pertama yang saya rasa saya dah baca dah sesi yang lepas, dan hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis yang nombor 324. Wa qala al-muallif rahimahullah, rawaina fi sahihaihima an Ibni Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'allaqati mu'aqqalah bukan mu'allaqah, mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran seperti unta yang diikat. Seperti unta yang diikat. Kalau tengok dekat sini sebenarnya ada sedikit perbezaan dengan teks ataupun nas di dalam kitab Al-Hidayah. Dalam kitab catatan Al-Hidayah, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil al-mu'aqqalah. Cuba tengok dalam, saya mohon bantuan kepada jemaah-jemaah yang mempunyai cetakan intim. Cuba tengok, boleh tak bantu saya bandingkan dengan cetakan yang dipandukan oleh cetakan Al-Hidayah ini. Boleh tak bantu saya? Siapa ada cetakan Al-Intim? Cetakan Intim. Bagaimana? Siapa boleh tolong baca? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teks Arab ke teks terjemahan dia? Teks Arabnya. Innama masalu sahibil Qur'ani kamasalil ibilil mu'akkalah. Ya, betul. Okey, bukanlah maksudnya selepas dibandingkan, siapa yang baca ni tadi? Saya Intan. Okey Intan, terima kasih. Jadi kalau tengok dekat sini, kita tengok innama, kalau tengok dekat sini, okey, cetakan intim dia kata innama mathalu sahibil Quran kamathali al-ibil. Betul tak? Dia tak ada kamathali sahibil ibil. Betul Cuma, dan dia sama dengan cetakan yang ada pada saya dan juga cetakan dalam kitab yang satu lagi. Kita tengok kat sini. Saya nak kena check betul-betul supaya dia tak jadi isu, sebab dia ada sedikit perubahan dari segi makna sebenarnya. Perubahan dari segi makna. Saya tak sempat nak check balik yang tadi, saya minta maaf. Okey. Dah jumpa dah. Okey. Innama mathalu. Okey. Catakan yang ada dekat saya satu lagi ni pun innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'aqqalah. Wa in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Okey. Jadi wallahu alam, saya rasa cetakan bila dibandingkan dengan 2-3 cetakan, saya lebih mengatakan bahawa mungkin ada kesilapan wallahu alam, ataupun kita guna cetakan. Jangan pangkah bagi siapa-siapa jemaah di dalam kelas ini yang menggunakan cetakan Al-Hidayah, jangan pangkah perkataan sahibi selepas kamathali. Boleh faham ke ni? Jangan pangkah perkataan sahibi selepas kamathali. Perkataan sahibi ada 2 kali. Boleh faham? Kalau tak faham kena tanya balik. Saya betul-betul kena jaga benda ni. Perkataan sahibi ada 2 kali. Isu dia sekarang ni yang sahibi yang kedua. Jangan pangkah. Nanti saya cuba check dalam riwayat yang lain, tapi bila dah bandingkan dengan beberapa cetakannya, sebenarnya sahibi yang kedua tu tak ada. Okay? Tapi jangan pangkah lagi. Cuma letakkan di dalam kurungan. Cuma letakkan saja di dalam kurungan. Boleh Okey. Jadi teks ni dia akan jadi innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibili mu'allaqah mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Okey. Kalau ikut terjemahan teks di dalam cetakan Al-Hidayah, dia kata perumpamaan penghafal Al-Quran seperti pemilik unta yang diikat.
Macam mana makna pemilik unta yang diikat? Pemilik unta tu orang. Bagaimana perumpamaan yang dia nak bagi tahu kat sini, sebenarnya unta tu yang lari, bukan pemilik unta yang lari. Okey? Boleh faham Jadi saya melihat kalaupun ada perkataan ini tambahan, saya melihat kepada penekanan nak diberi kepada pemilik unta supaya dia jaga betul-betul unta supaya unta itu tidak lari. Tetapi bila dibandingkan dengan beberapa cetakan, tak ada perkataan sahibi. Tapi tak apa, jangan pangkah macam saya kata, jangan slash, letakkan di dalam kurungan dan letakkan sedikit catatan, perlu dirujuk semula tentang tambahan perkataan sahibi ini. Okay. Jadi kalau tengok kepada teks yang saya share dekat skrin ini, perumpamaan seorang penghafal Al-Quran adalah seperti seekor unta yang diikat. Bukan perumpamaan seperti pemilik unta, tetapi seperti unta yang diikat. Okey. Perumpamaan pemilik atau penghafaz Al-Quran adalah seperti mana unta yang diikat. Okey. In ahada alaiha, kalau dia menjaga unta itu, amsakaha, dia akan jaga, dia akan pegang, unta itu akan berada dengan dia. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia lepaskan unta itu akan pergi. Okey. Jadi saya perlu buat kajian lagi lepas ni tentang hadis ini, tetapi buat masa ini kita menggunakan lafaz yang saya dah share dekat skrin ini, dan tolong letak sahibi yang kedua di dalam cetakan Al-Hidayah itu di dalam kurungan sahaja. Okey, Wirda Arnan, ada angkat tangan ke? Nak tanya apa-apa? Salah tekan kot. Okey, kalau tak ada apa-apa kita teruskan. Nak bagi tahu dekat sini, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, ada lagi angkat tangan ni, ada nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intim pun dia tulis juga pemilik unta yang diikat. Dalam terjemahan? Ya. Itulah saya kata, maksudnya dia punya teks tidak ada pemilik unta yang diikat. Sebab yang diikat bukan pemilik unta. Yang diikat adalah unta. Kalau pemilik unta yang diikat, macam mana kita nak faham seorang pemilik unta, dia yang diikat, bukan unta itu yang diikat. Kita bercakap tentang pertama, pemilik yang kena jaga unta, yang kedua sifat unta yang cepat lari dan cepat hilang. Okey, Intan ada tambahan ke? Nak kena check. Sebab kalau start daripada awal dia punya terjemahan tu, dia kata penghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta. Jadi orang mestilah seperti orang yang diikat kot. Betul, saya faham yang tu sebab tadi saya cakap jangan buang lagi perkataan sahib yang kedua tu, letak dalam kurungan sahaja. Sebabnya saya risau takut ada riwayat lain yang menggunakan perkataan sahib. Pertama. Yang kedua, buat masa ni kita dah bandingkan dengan 2-3 cetakan dan memang tak ada perkataan sahib selepas kamathali. Boleh Jadi perkara ini bukanlah tergantung konteks dan konsepnya kita faham. Nak bagi tahu maksudnya, pertama, pemilik Al-Quran, penghafaz Al-Quran kena buat kerja sebagaimana pemilik unta. Pemilik Al-Quran kena jaga, kena ikat Al-Quran itu seperti mana pemilik unta ikat unta dia. Boleh faham Itu konteks dan apa yang nak disampaikan di dalam hadis ini. Sebabnya perumpamaannya adalah unta itu macam Al-Quran dalam konteks senang hilang. Cepat lari dan cepat hilang dari ingatan, cepat hilang daripada Tuhan dia. Itu sifat dia lah yang nak digambarkan. Boleh faham Jadi memang terjemahannya betul. Kalau ikutnya sesuailah pemilik perumpamaan seorang yang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, pemilik unta. Boleh tapi cumanya dari segi teks yang kita dapat bandingkan,
hanya tag hidayah saja, cetakan hidayah saja diperpandukan kepada satu riwayat yang ada tambahan sahib selepas perkataan kamathali. Dia ada 2 kali perkataan sahib. Cetakan yang lain yang 2-3 cetakan yang kita semak ini termasuk cetakan intim tak ada perkataan sahib. Dan kalau kita tengok terjemahan dekat cetakan hidayah ni memang betul-betul mengikut. Dia kata perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang diikat. Cumanya kalau pemilik, isu dia kat sini, pemilik unta yang mengikat unta dia, okey. Pemilik unta, okey. Terjemahan kalau nak ikut betul, yang sesuai, contohnya yang ikut kita faham adalah perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang untanya diikat. Sebab mu'aqqalah ini dia kalau siapa belajar bahasa Arab dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ini yang diikat, yang dirantai, yang ditambat. Jadi ianya adalah merujuk kepada unta, dia tidak merujuk kepada pemilik unta. Tapi tak apa, konteks yang besar yang kita nak faham adalah konteks mudah sangat Al-Quran ni hilang daripada penghafalnya, maka setiap orang yang menghafal Al-Quran perlu betul-betul jaga dan perlu betul-betul musahabah. Kalau tengok sini dia kata musahabah wal mu'alafah, maksudnya kena jaga betul-betul, jadikan Quran itu sebagai rakan, sebagai kawan. Itu sebab saya selalu sebut tentang pendapat kata-kata yang disandarkan kepada Fudail Ibn Iyad. Dia kata kafal Quran bil mar'i mu'nisa. Cukuplah bagi seseorang itu Al-Quran itu sebagai pendamping dia. Bukanlah tak bagi berkawan dengan orang, tapi kalau berkawan dengan orang itu boleh mendatangkan satu kesusahan dan sebagainya, kena berjihadlah sebab ukhuwah kena ada. Tapi Quran itu adalah rakan yang paling utama kita nak jadikan kawan. Okey. Selesai bab tu, saya nak tengok kalau ada soalan daripada para jemaah. Saya mohon maaf Okey, kejap. Okey. Setakat ini tak ada soalan. Kita terus kepada hadis yang kita akan baca. Okey, seperti unta yang ditambat. Betul, seperti unta yang ditambat. Tetapi itulah kalau lihat kepada terjemahan tu, nanti kita tengok balik. Tapi setakat ini itulah konteksnya. Konteks hadisnya begitu. Nak bagi tahu kata pertama sifat orang yang menghafal Quran dan sifat pemilik unta. Yang kedua, sifat Al-Quran itu sendiri dan sifat unta itu yang diberikan perumpamaan. Maka kita kena jagalah siapa yang menghafal Al-Quran. Siapa yang tak hafal Al-Quran pun sebenarnya kena jaga Al-Quran dengan membaca. Siapa yang menghafal Al-Quran kena jaga supaya hafalan itu tidak hilang dan terus mentadabbur dan murajaah dan mudarasah Al-Quran. Kami meriwayatkan warawaina fi kitab Abi Daud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. تكلم الترمذي فيه. Kami meriwayatkan di dalam kitab Abi Daud dan juga kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibentangkan, dihamparkan, dibentangkan kepadaku pahala-pahala umatku sehinggalah, maksudnya pahala ni ada besar ada kecil. Dia nak bagi tahu kata sehinggalah habuk ataupun debu ataupun sedikit kotoran, ghubar, debu, habuk yang dikeluarkan oleh seorang lelaki daripada masjid. Maksudnya masjid ni kena cuci, kena bersih, kena cantik, maksudnya bersih. Tak perlulah pergi letak lampu liklak raya kat dalam masjid tu, tidaklah begitu.
Tetapi masjid ini perlu bersih, perlu dilihat suci, bersih daripada segala kekotoran dan habuk. Maka mengeluarkan habuk daripada masjid pun sebenarnya satu kebaikan berdasarkan niat orang yang membuat melakukannya. Maka itu pun pahala. Itu pun pahala juga. Dan dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku. Lepas tu Nabi kata apa? Falam ara dhanban a'zamu min suratin. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah daripada Al-Quran ataupun satu ayat daripada ayat Al-Quran yang telah diberikan kepada seorang lelaki, kepada seseorang, maksudnya telah diberikan izin untuk seseorang itu menghafalnya, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Maka dalam hari ini kita lihat bahawa satu benda yang besar yang kita kena ingat adalah dosa melupakan satu surah ataupun ayat daripada Al-Quran yang Allah dah bagi kita ingat, itu satu dosa yang paling besar. Kalau tengok dalam hadis inilah, kemudian dia lupa, maka itu dosa yang paling besar. Tapi dekat ujung sekali dia kata apa? Takallama Tirmizi fihi. Imam Tirmizi memberi sedikit komentar ataupun memberi sedikit komen ataupun dia ada isu. Di sisi Imam Tirmizi ada isu tentang hadis ini. Dan selepas berlakukan takhrij ataupun penelusuran kepada klasifikasi hadis, maka kita lihat hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah lemah. Imam Tirmizi dia kata apa? Hadis ini pelik, dia kata. Hadis ini gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalan ini sahaja. Okey. Lepas tu dia menyebut tentang Muhammad bin Ismail. Dia menyebut tentang Muhammad Ismail ini dia tidak kenal, dan berbagai-bagai ada sedikit orang kata apa? Permasalahan tentang hadis ini, dan kategori hadis ini adalah dhaif dan tidak boleh dijadikan sandaran, sebab macam saya bagi tahu sebelum ini, mungkin saya dah sebut sikit, tetapi inilah perkara yang perlu difahami bahawa sebenarnya bila disebut tentang motivasi untuk orang menghafal Al-Quran, kita kena bagi tahu tentang hadis di sana terlalu banyak tentang kelebihan-kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Kalau nak belajar tentang hadis-hadis kelebihan menghafal Al-Quran, di sana ada banyak tentang dalam satu hadis yang masyhur juga diriwayatkan oleh Imam Imam Al-Bukhari, dan juga Muslim, tentang kelebihan-kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Kelebihan-kelebihan orang yang menghafal Al-Quran, dia kata, saya tengok hadisnya. Fadil diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi juga, dan Imam Albani meletakkannya di dalam silsilah, dalam kitab silsilah ahadits as-sahihah, silsilatus sahihah, dan hadis ini sahih mengikut klasifikasi yang diletak. Dia kata apa? Daripada Abdullah bin Amr, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqal, Nabi kata apa? Qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di akhir akhirat nanti dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan naiklah tingkatan-tingkatan syurga itu, dan teruskan baca Al-Quran seperti mana kamu membaca Al-Quran dekat dunia. Sesungguhnya manzilataka, sesungguhnya status kamu adalah berdasarkan akhir ayat yang kamu
kamu baca. Maknanya kalau makin banyak kamu baca Quran, status akan jadi tinggi. Grade kita dekat syurga akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Lepas tu hadis lain yang iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum syafi'an li ashabihi atau kama qala sallallahu. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari akhirat nanti memberi syafaat kepada kamu. Maka kalau dari segi logiknya, orang yang menghafal Al-Quran adalah lebih banyak peluangnya membaca Al-Quran berbanding dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Sebab orang yang tidak hafal Al-Quran, dia kena buka mushaf, dia kena tengok buka telefon dan sebagainya. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia tidak terikat dengan dia perlu buka telefon dan buka mushaf Al-Quran. Wallahu alam. Dan kalau nak sebut tentang hadis ini, banyak lagi cerita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Maka bila kita tengok dekat satu hadis ini, dahlah hadis ini dhaif, maka kita kena tekankan memberi motivasi kepada masyarakat supaya menghafal Al-Quran, sebab pahala menghafal Al-Quran dan tilawah Al-Quran itu adalah lebih besar daripada perkara-perkara lain yang sebenarnya mengganggu motivasi anak-anak dan penghafal Al-Quran. Okey. Jadi kita faham perkara itu betul-betul supaya kita dapat berdakwah supaya orang lain dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Dan kita teruskan kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-326. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa musnad ad-Darimi an Sa'd bin Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamati ajzam. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud wa Musnad ad-Darimi, dalam Musnad ad-Darimi daripada Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, dekat sini membaca Al-Quran, tetapi ulama meletakkan, Imam Nawawi letakkan perkara ini dalam bab menghafal Al-Quran. Thumma nasiyahu, sebab kalau baca tidak ada isu lupa, tetapi kalau isu menghafal dia ada isu lupa. Maka hadis ini merujuk kepada bukan qara'a, bukan baca saja, tetapi menghafal Al-Quran. Siapa yang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti dalam keadaan terpotong tangan dia. Itu satu tafsiran lah. Yang kedua, waqila al-majdhum wa huwa al-musab bi maradil judham al-ma'ruf. Maknanya ada dua pendapat, ada dua tafsiran. Dia berjumpa dengan Allah SWT pada hari kiamat. Pertama, sama ada dalam terpotong tangan, ataupun tafsiran kedua adalah dalam keadaan terkena penyakit kusta. Terkena penyakit kusta. Maka ini adalah hadis yang dibawa di dalam kitab Al-Azkar ini. Dan kalau kita melihat kepada klasifikasi yang diletakkan di dalam takhrij hadis ini adalah apa? Adalah dhaif. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Salah, Ad-Darimi, dan padanya Yazid bin Abi Ziyad yang merupakan orang yang dhaif, Isa bin Faid, dua orang majhul, tidak diketahui, dan sebagainya. Perbahasan tentang hasil klasifikasi hadis ini bertaraf dhaif, iaitu lemah. Maka tidak perlu untuk melihat kepada hadis ini dalam konteks ianya memberi satu kesan yang besar kepada orang-orang yang nak menghafal Al-Quran. Sebab orang nak hafal Al-Quran, nak dapat pahala, tiba-tiba ada ancaman seolah-olah macam jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan yang teruk bagi penghafal Al-Quran, sedangkan dia cuba nak hafal Al-Quran. Maka ada ancaman, ada teguran, ada sedikit peringatan kepada orang yang menghafal Al-Quran, tetapi tidaklah sampai ke tahap jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan terpotong tangan, tidak sampai ke tahap mempunyai penyakit kusta, tidaklah sampai tahap dosa yang paling besar. Yang paling besar adalah orang yang menghafal Al-Quran ataupun surah dalam Al-Quran, tetapi dan dia melupakannya. Maka hadis-hadis ini tidak kuat, hadis-hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran. Bahkan kita mengutamakan
fadilat ataupun riwayat-riwayat mengatakan tentang fadilat dan kelebihan orang yang menghafal Al-Quran supaya lebih ramai orang menghafal Al-Quran, dan kita nasihat supaya mereka cuba untuk menjaganya sekadar semampu yang mereka boleh. Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Wallahu a'lam. Okey, saya nak tengok sedikit kalau ada soalan sebelum kita masuk kepada hadis yang lain. Kat sini dia kata okey. Dia perempuan. Okey. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Itu tentang hadis yang kita dah baca tadi, dah selesai dah kita ni. Terima kasih banyak-banyak tentang sedikit maklumat tambahan. InsyaAllah. Cuma saya nak sentuh sedikit sebelum kita masuk kepada hadis yang seterusnya adalah tentang perbezaan berkaitan dengan perbezaan tentang perkataan yang kita biasa jumpa di dalam satu nasyid sebenarnya, tentang perbezaan yang kita jumpa dalam satu nasyid yang doa menghafal Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dhakkirna minhum ma nasina. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina. Dan dalam Sahih Bukhari sebenarnya ada tegahan untuk kita kata nasina, tetapi dalam hadis itu disuruh kita sebut nusina. Nusina, tak boleh sebut nasina. Jadi apa beza perkataan nasina dan nusina? Nasina saya tak tahu saya dah sebut dalam kuliah ini ke tidak, tapi saya ulang sekali lagi supaya kita jangan sebut aku lupalah dah hafal Quran tapi aku lupalah. Tak boleh sebut macam tu. Sebab dalam bahasa Arab kita ditegah untuk kata nasina, aku lupa, tetapi kita disuruh untuk sebut nusina ataupun nusina ataupun nusitu. Aku dilupakan dengan keadaan aku yang sibuk dan sebagainya. Bukan aku sengaja melupakan orang, sebab kalau kata nasi tu aku lupa, maka itu satu benda yang tercela. Sebab seorang mukmin tidak harusnya melupakan Al-Quran, tetapi seorang Muslim boleh jadi terlupa disebabkan gangguan-gangguan perkara luar. Itu sebab bila ditanya tentang apakah beza di antara nasi tu dan unsi tu, apakah beza perkataan aku lupa dan aku dilupakan, maka ulama menjawab ahaduhuma sayyi'un yang bagi tajannubuhu. Maksudnya yang pertama adalah nasi aku lupa itu maknanya adalah meninggalkan. Jadi seseorang yang menghafal Quran dan meninggalkan hafalan, maka itu tercela. Tetapi kalau unsi itu ataupun nusi itu, maksudnya aku ini dilupakan. Maksudnya dengan sebab perkara lain aku jadi lupa. Aku jadi lupa terhadap Al-Quran itu. Maksudnya sibuk, kelemahan diri sendiri dan sebagainya. Tapi dan itulah anjuran yang perlu kita sebut. Itu sebab dalam nasyid-nasyid sekarang ni pun dalam ikim dan sebagainya dah alhamdulillah Allahumma dhakkirna minhum ma nusina. Kalau perhati ada beberapa lafaz dah ditukar dah minhum ma nusina, ada lafaz yang masih lagi minhum ma nasina. Maka kita sama-sama ubah daripada kita kata nasina, kita kata nusina. Bezanya adalah nasina kita lupa, bezanya kita kata nasina kita lupa, nusina kita dilupakan. Maka kita kena ikutlah apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana kita menyebut dan kita berbahasa dalam konteks ianya berkaitan dengan Al-Quran. Okey. Kita terus kepada hadis ataupun perbahasan yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah seterusnya pada fasal yang mengatakan beberapa masalah dan adab yang seharusnya bagi pembaca Al-Quran untuk dia jaga dan dia ambil berat. Wahia kathiratun, ada banyak sangat-sangat. Kami menyebutkan sebahagiannya. Okey, kami menyebut sebahagiannya. Sebentar, ambil masa kejap.
Okey, maaf dia ada banyak, dan kami menyebut dekat sini sebahagiannya kita tak sebut dalil lah. Dia nak bagi tahu kat sini, dia sebut saja ada adabnya, sebab ada adab itu banyak dan dalil-dalilnya masyhur, dalil-dalilnya adalah terkenal sangat-sangat banyak dah kita jumpa dekat perbahasan-perbahasan yang kita dah jumpa sebelum ini. Dia tak nak buat mari kat sini banyak sebab takut panjang sangat dan takut pembaca jemu. Yang pertama dia kata fa awwalu ma yu'maru bihi al-ikhlas fi qiraatihi. Perkara yang pertama sekali yang kita nak kena jaga betul-betul adalah perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Perkara yang berkaitan dengan niat kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Niat kita tu kena jaga betul-betul. Wa in urida, kalaulah apa yang diniatkan oleh pembaca ataupun penghafal Al-Quran itu Allah SWT, ikhlas kerana Allah SWT, dan tidaklah dimaksudkan dengan dia membaca atau menghafal itu untuk sampai kepada sesuatu perkara yang contohnya duit dan sebagainya, maka itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka dia kena jaga yang tu. Tak boleh kita buat perkara ni, baca Al-Quran ke apa ke selain daripada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kecuali mengajar Al-Quran itu, sebab dia tak sebut kat sini bab mengajar, dia kata bab membaca dan menghafal. Itu sebab saya selalu tekankan jangan siapa-siapa ambil bayaran apa-apa ataupun upah di atas dasar membaca Al-Quran. Tetapi kalau membacanya Al-Quran itu dalam konteks nak memberi contoh kepada orang yang mendengar supaya membaca dengan baik, itu dah termasuk dalam kategori ta'lim Al-Quran. Itu tidak ada masalah. Tetapi hanya panggil seorang baca Quran, lepas tu masing-masing dengar je, lepas tu bayar dia duit, maka itu tidak wajar dilakukan. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi dekat sini dia kata wa ayyata'addab ma'al Quran, kena beradab dengan Al-Quran, wa yastahdhir fi dhihnihi, kena hadirkan dalam kepala dia kena ingat betul-betul annahu yunajillah subhanahu wa ta'ala, bahawa dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sedang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sedang membaca di atas dalam keadaan dia tu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kalau dia tak dapat melihat Allah Ta'ala, fa innahu illam yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Dan kalau dia tak boleh nak gambarkan dan dirasa macam tu, dia perlu rasa dan yakin dan rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat dia. Perkara ini merujuk kepada satu hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Bila Jibril tanya Nabi Muhammad SAW tentang ihsan, al-ihsan, Nabi jawab al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Buat ihsan itu adalah melakukan ibadat seperti mana kamu melihat Allah Ta'ala. Buat ibadat dalam keadaan kita melihat Allah Ta'ala. Maksudnya kita cakna betul-betul. Kita sedar betul-betul supaya kualiti kita melakukan ibadah dan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu mencapai kualiti yang sepatutnya. Kalau tak boleh macam mana? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh rasa dan dalam keadaan kamu melihat Allah, maka ketahuilah bahawa Allah SWT sesungguhnya melihat kamu. Maka nak bagi tahu supaya ada satu motivasi, ada satu arahan supaya kita betul-betul buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis dan riwayat yang sebenarnya menakutkan kita, sebenarnya bukan menakutkan kita supaya kita tak baca Al-Quran, tetapi menakutkan kita supaya kita betul-betul jaga, kita betul-betul menjaga Al-Quran, menjaga niat dan hati kita supaya bila kita baca Al-Quran, buat segala amal ibadat, kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang panjang, termasuk di dalamnya adalah dosa orang yang pertama, hadis Abi Hurairah menceritakan tentang seorang lelaki yang berjihad, dan yang keduanya cerita tentang orang yang menghafal Al-Quran. Wa qad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Okey. Yang
part yang kedua ini dalam hadis yang panjang itu menceritakan tentang seorang lelaki wa rajulun ta'allama al-Quran wa 'allamahu wa qara'a al-Quran fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran qala kadhibta walakinnaka ta'allamta liyuqalu 'alim wa qara'ta al-Quran liyuqalu huwa qari' faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ini satu amaran. Bukan amaran supaya kita tak baca Quran, tetapi amaran supaya kita baca Quran dengan ikhlas dan mengikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah cerita dekat hari kiamat nanti seorang lelaki yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran dan dihadirkan dia di hadapan Allah SWT dan diberikan takrifan ataupun diberikan maksudnya introduction, maksudnya pengenalan kepada fa'arrafahu, maksudnya diberikan nikmat. Fa'arrafaha, qala, saya skipkan yang tu sebab saya tak pasti tentang frasa itu. Cuma nak bagi tahu kat sini, Allah tanya kepada orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu, dia kata fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan padanya, maksudnya pada Al-Quran itu. Dan orang itu menjawab, ta'allam tu, aku belajar Al-Quran, aku belajar ilmu, dan ilmu berkaitan dengan Al-Quran, dan aku mengajarkannya tentang Al-Quran itu, dan aku membacanya padamu, maksudnya dengan ikhlas kepada dengan ikhlas terhadapmu, maksudnya ikhlas membaca Al-Quran tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata apa? Sebab Allah Maha mengetahui apa dalam hati manusia. Allah kata apa? Qala kadzabta. Engkau telah menipu. Engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau telah belajar Al-Quran untuk dikatakan kepada kamu sesungguhnya engkau alim. Engkau telah membacakan Al-Quran supaya engkau dikatakan bahawa engkau itu pembaca Al-Quran, qari'. Faqad qila. Dan engkau telah dapat benda tu dekat dunia. Kemudian diarahkan supaya dicampakkan ke mukanya Al-Quran itu, kemudian dihumban orang ini ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini satu amaran supaya kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan sebab lain. Wallahu a'lam. Semoga kita dipelihara daripada ketidakikhlasan ataupun kita dipelihara daripada riak dan takabbur dan ujub dan sum'ah daripada segala amalan yang kita lakukan. Semoga Allah bagi kita keikhlasan dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Apa hukumnya bayaran orang mengajar Al-Quran yang berlebihan dan diletakkan harga-harga? Ini pun satu isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Zaidah. Ini pun satu isu juga sebenarnya. Cumanya kita kena betul-betul faham. Yang pertama adalah dibolehkan mengambil upah dan mengenakan bayaran dari proses mengajar Al-Quran. Okey, itu satu. Yang kedua, tidak boleh mengambil bayaran hanya sekadar di atas bacaan sahaja tanpa ada isu belajar dan dipelajari. Okey, yang kedua. Yang ketiga, kita kena lihat dan adil tentang konteks mengajarkan Al-Quran ataupun belajar Al-Quran ataupun dan juga belajar ilmu-ilmu lain. Saya tidak menyokong, jangan salah faham, saya tidak menyokong bayaran yang tinggi itu, tetapi kita perlu adil. Kalau kita meletakkan ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang paling tinggi daripada segala ilmu yang lain, maka kita tidak ada masalah untuk meletakkan, untuk membayar lebih dalam konteks kita mempelajari Al-Quran. Contohnya, kita nak belajar satu kursus, contohnya kan, kursus marketing, contohnya kan, bayar beribu-ribu untuk beberapa slot sahaja.
Kadang-kadang sampai 1,200, 3,000. Kalau saya tengok dalam beberapa modul itu, yang contoh motivator ni, dia letakkan harga, wallahualam, siapa yang pernah melalui keadaan ini, dia faham lah. Memang mahal sangat, beribu-ribu, belas ribu pun ada, puluh ribu pun ada yang saya pernah tahu. Wallahualam. Itu ilmu dunia. Itu ilmu dunia, tetapi ilmu Al-Quran kita agak sinis. Pada saya punya bahasa agak sinis, dan kita cepat membandingkan mahal sangat ilmu Al-Quran. Ustaz perlu ikhlas dalam mengajar Al-Quran. Wallahualam, tetapi saya rasa perkara itu tidak adil untuk kita bandingkan dalam keadaan kita boleh bayar untuk kos-kos yang tertentu mahal, dan itu adalah ilmu dunia. Ilmu Al-Quran kita agak berkira. Satu. Yang kedua, bila kita hantar anak kita tuition, belajar matematik, belajar fizik, belajar kimia, banyak kita bayar untuk cikgu-cikgu tuition dan guru-guru tuition yang hebat-hebat. Hantar anak ke QDIS ke Smart Khalif ke dan sebagainya. Saya sebut sajalah, mungkin bayaran itu kita pun tahu bagaimana bayarannya, dan itu tidak salah pun. Mereka mengajar, mereka menyediakan equipment, mereka menyediakan modul yang bagus-bagus, kita mampu bayar. Tetapi Al-Quran kita tak mampu nak bayarkan, kita agak berkira. Saya bukan mengatakan kepada siapa yang bertanya dan sebagainya, tapi cakap secara umum. Okey. Dan itu satu perkara yang kita kena fikirkan. Okey, satu perkara yang kita kena fikirkan. Tetapi saya kembali kepada orang ataupun para asatizah yang meletakkan bayaran, maka perlulah diletakkan bayaran itu semampunya dan tidaklah melebihi daripada kemampuan orang-orang yang nak belajar Al-Quran. Dan kita juga kena faham bahawa orang-orang yang nak belajar Al-Quran ni bukanlah dia mencari satu benda untuk dia buat kerja bisnes, tetapi dia nak mengejarkan pahala Allah SWT daripada Allah Ta'ala, dia nak mengejarkan fardu ain dia tu sendiri. Maka para asatizah boleh meletakkan harga, tetapi kena berpada-padalah supaya jangan mahal sangatlah. Kecuali lah dalam proses pengajaran itu ada equipment, ada tools, ada online, ada game, contohnya ada flashcard, ada apa-apa yang boleh membantu mengajar Al-Quran, maka itu mungkin ada harga yang perlu dibayar. Tapi kalau tidak ada apa-apa, hanya mendengar dan sebagainya, menggunakan mushaf Al-Quran tetapi meletakkan harga yang agak tidak masuk akal, maka itu perlu dilihat semula, dan kita mohon dan harap supaya kita diberikan ruang dan peluang untuk belajar Al-Quran dalam keadaan kita mampu, sebab semua orang tidak mampu mungkin membayar untuk kos-kos marketing dan IT dan sebagainya, tetapi itu tidak menyeluruh kepada semua orang Muslim, sebab itu adalah spesifik kepada bidang-bidang tertentu. Tetapi Al-Quran wajib kepada semua orang, semua lapisan masyarakat. Maka kita harap para asatidah dan orang-orang yang terlibat dengan kelas-kelas Al-Quran memberi dan melihat semula supaya ia dapat membantu golongan-golongan marhain untuk belajar Al-Quran dengan baik, dan itu peluang dapat diberikan kepada orang ramai. Okey, tapi kalau ada kelas-kelas Al-Quran yang agak spesifik, berdasarkan modul-modul yang agak teliti dan sebagainya, maka mungkin kita perlu berlapang dada dengan kos-kos yang perlu dan terpaksa ditanggung oleh para asatizah dan syarikat-syarikat mungkin. Wallahualam, saya tak boleh nak, walaupun tak boleh nak ulas panjang, dah panjang dah saya rasa, cumanya kita kena lapang dada dan masing-masing ada peranan. Kita pertama kena berlapang dada, yang kedua para asatizah ataupun penyedia kelas-kelas pengajar Al-Quran ini perlu melihat semula dan mungkin memberi ruang yang lebih kepada golongan-golongan yang mungkin tidak mampu, dan golongan-golongan yang mampu bayar sahaja dalam keadaan kita sama-sama memahami, berlapang dada supaya ianya, dan kita dapat mengelak, kita cuba elakkan dengan harga-harga yang agak melampau lah, kita elakkan. Saya nasihat kepada diri saya, tapi saya nak nasihat, wallah saya masih boleh dan perlu nasihat kepada diri saya, walaupun seumur hidup saya tak pernah meletakkan apa-apa harga. Pertama dalam kelas-kelas Quran yang saya buat, kedua juga kelas-kelas yang saya buat dekat masjid dan surau, termasuklah kelas-kelas dekat Spark ni, saya tak pernah letak harga, dan tanyalah siapa-siapa pun, saya tak pernah meletakkan harga apa-apa pun. Dan insya-Allah semoga dengan itu saya tak ada pengalaman dalam meletakkan harga, jadi saya harap
semua orang mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada apa yang mereka buat. Mungkin masing-masing ada kekangan masing-masing. Saya ada kerja hakiki, saya ada kerja tetap saya. Tapi mungkin juga bagi orang lain, mungkin mengajar Al-Quran itu menjadi mata pencarian dia. Maka saya memohon kepada semua untuk memahami perkara ini dan masing-masing buat dalam keadaan yang sederhana. Semoga Allah memberi kita peluang dan ruang dan juga hidayah, keberkatan dan rahmat untuk kita dimudahkan dalam segala urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Okey. Kita boleh sambung lagi sikit sebab saya rasa macam saya nak sambung lagi sikit sebab saya rasa macam sikit sangat kita belajar hari ni. Okey, boleh Ustaz. Silakan dalam 5 minit lagi, boleh? InsyaAllah saya 5 minit lagi. Okey. Lepas tu dia kata fasal. Wa yanbaghi annahu idza arada al-qira'ah, dan seharusnya bagi siapa-siapa yang nak membaca Al-Quran perlu membersihkan diri dia. Bukan bersihkan diri, membersihkan mulut dia dengan siwak. Dengan sugi. Tapi sekarang ni kita tak katalah siwak. Maksudnya kalau pegang pada siwak saja, maksudnya berus gigi itu tidak termasuk. Tapi ianya termasuk. Ianya termasuk, insya-Allah. Bagi orang yang berus gigi, bawa berus gigi. InsyaAllah. Ada orang bawa siwak, ada orang bawa berus gigi. Jangan pula pelik kita tengok orang yang bawa berus gigi, tak pelik bila orang bawa siwak. InsyaAllah ianya termasuk sebab maksad ataupun tujuan utamanya adalah untuk menyucikan mulut kita. Memang dalam ni Imam An-Nawawi rahimahullah dikata pilihannya adalah fisiwak, pada bersugi itu, pada menyucikan mulut itu adalah dengan udul arah. Ini satu jenis kayu yang memang dipakai oleh pada zaman Nabi. Okey, wa yajuzu bi ghairihi min al-aidan, dan boleh juga dengan kayu-kayu lain. Okey, wa bis-sa'di wal ashnan, dengan syad dan ashnan. Kat sini dia terjemah apa? Pokok arak, dan boleh juga dengan kayu-kayu lain, pokok lain, daun sod, buluh, kain kasar dan sebagainya yang biasakan yang biasa alat lah, maksudnya apa-apa alat saja yang boleh digunakan untuk menyuci mulut kita. Wa fi husulihi bil asbu', maksudnya dan bagi orang yang menyuci gigi dan mulut dia menggunakan jari, ada 2 pendapat lah, ada 3 pendapat lah untuk dalam kalangan mazhab Syafi'i lah, dalam kalangan mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang masyhurnya dia kata tak terhasil, maksudnya tak boleh cuci mulut dengan jari sebab jari ini sifatnya licin. Biasanya licin ini dia susah nak menanggalkan kekotoran. Okey, yang pertama dia kata yang paling masyhur, dia kata tidak terhasil, tak dapat fadilat bersugi itu dengan jari. Yang kedua dia kata dapat, ada pendapat yang kedua dapat, sebab mungkinlah cara menggunakan jari itu bagi, maksudnya secara mutlak dia kata dapat. Suci guna jari pun boleh. Pendapat yang ketiga dia kata boleh diterima kalau dia tak ada bahan ataupun alat lain nak menyucikan mulut dia. Tapi kalau ada bahan lain atau ada alat lain, maka tak boleh menggunakan jari. Okey. Lepas tu dia kata wa yustaku ardan mubtadi'an, dimulakan bersugi itu dengan belah yang kanan mulut. Lepas tu perlulah berniat untuk mendatangkan sugi ataupun menyucikan mulut itu disebabkan kita nak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang masyhur, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ia tidak menjadi satu keberatan ke atas umat aku, maka aku akan suruh setiap orang untuk bersugi atau menyucikan mulut dia setiap kali dia nak solat. Setiap kali nak solat. Solat itu ada bacaan Al-Quran dan sebagainya, dan itu dikiaskan dengan kita membaca Al-Quran juga. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebahagian daripada rakan-rakan kami di dalam mazhab Syafi'i, boleh baca doa masa kita bersugi atau menyucikan mulut itu. Apa dia? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku,
berkatilah aku padanya, pada menyucikan mulut ini, pada mulut ini, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha mengasihani, yang maha mengasihani. Sebenarnya dari saya dah cek dah, sebenarnya tidak ada dalil yang sahih tentang doa khusus kepada kita menyucikan gigi atau bersiwak ini, bersugi ini. Tetapi ulama bila tak ada doa khusus, maka ianya adalah luas. Bagi siapa-siapa, doa ulama kata bacalah apa-apa saja doa. Doa nak putihkan gigi pun boleh baca masa kita bersiwak, tidak ada masalah, sebab putih gigi itu melambangkan kita bersuci selalu, kita selalu gosok gigi, kita menjaga kebersihan mulut. Bagi kesihatan kepada diri kita, bagi terang mata dan sebagainya, sebab ada yang kata bersugi ini memberi kesan kepada mata sebab ada saraf yang berkaitan dengan mata juga. Itu wallahualam. Tetapi doalah apa-apa saja doa yang baik dalam keadaan kita tidak beriktikad bahawa itu adalah datang daripada Nabi. Maka doalah dengan doa apa saja pun yang berkaitan dengan apa yang kebaikan yang kita nak daripada kita bersugi ataupun menyucikan mulut. Tapi secara nasnya tidak ada doa khusus yang datang daripada Nabi tentang doa bersugi. Okey, maka perkara ini luas dan terserah kepada orang yang bersugi dan menyucikan mulut. Doalah dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Okey. Mula-mula sugi dia ajar adab lah. Sugi menyucikan zahir asnan, gigi yang mula-mula dulu. Lepas tu kemudian belah dalam, dan melalukan siwak pada hujung-hujung gigi, wa karasi adrasihi, dan seluruh, maksudnya bahagian mulut ni sebenarnya kalau kita tengok bagaimana Kementerian Kesihatan ajar kita pergigian, ajar kita subuh menyucikan gigi itu, kalau dia mula belah kiri, kita mulakan belah kanan lah, tetapi secara konsepnya adalah menyeluruh penyucian itu di luar dan di dalam, di atas, di tengah dan sebagainya, supaya ianya bersih. Okey. Lepas tu wa yustaq bi'udin mutawassit, menggunakan ud, kayu yang sederhana, tidak keras, tidak kering, tidak kering dan tidak juga terlalu lembut, sebab kalau terlalu lembut dia tidak mendatangkan makna penyucian itu. Okey, dia kata fa in ishtadda yabisahu layyinahu bil ma. Kalau sugi itu keras ataupun berus gigi itu keras, maka dia kena lembutkan dengan air. Tapi lembutkan dengan air ni untuk kayu sugi, sebab kalau berus gigi memang kalau jenis lembut, kalau jenis keras, kalau letak air pun dia mungkin tidak jadi lembut. Tapi bagi kayu sugi dia kena lembutkan dengan air. Lepas tu dia kata kalaulah mulut seseorang itu ada najis, dengan darah atau sebahagiannya, maka ia adalah ditegah untuk dia membaca Al-Quran sebelum dia membasuhnya. Adakah diharamkan untuk membaca Quran dalam keadaan di gigi dan mulut ada darah ataupun kotoran lain? Ada dua pendapat. Asahuhuma la yuhram. Yang paling sahih dia tidak diharamkan, tetapi tak elok. Wasabaqatil masalah, dan telah berlalu perbahasan ini pada awal kitab hari itu, dan akan adalah baki-baki perbahasannya dalam bab-bab yang dah disebut pada awal kitab. Ceritanya perkara berkaitan dengan zikir, dengan baca Al-Quran dalam keadaan bersih badan, mulut dan sebagainya, ini dah disebutkan banyak dalam kitab, dalam bab-bab yang telah didahulukan dalam kitab ni, insya-Allah. Maka kita minta daripada Allah Taala supaya kita ini dapat diberi peluang untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Taala dalam keadaan kita bersih, mulut kita bersih, terhindar daripada segala kekotoran. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azhar atas perkongsian ilmunya. Jazakallahu khairan, dan segala yang diajar oleh Rasul itu adalah cukup tahap paling baik untuk kita amalkan. Dan Ustaz, kalau kita esok untuk kita ada sambungan lagi pukul 2.30, okey tak Ustaz? Esok pukul 2.30 petang. Pagi tak sempat? Pagi tak ada, dia ada yang lain, program lain. Okey, 2.30 petang.
boleh kot insyaAllah esok 2:30 petang InsyaAllah. 2:30 sampai 3:30 lah kan? Okey. Ya, betul. Okey, insyaAllah 2:30 petang esok insyaAllah Okey, kita. baik. Esok kita bertemu lagi di kita bincang lagi besok pukul 2:30 petang, dan Ustaz kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan soal asar. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah Sama-sama. jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.